A'udzubillahi samil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Madiha ya. Madiha ya, awal-awal dulu, lepas tu dengan Cik Akmal Musa, Amaris Gita Smith, as-as ini top 4, top 5. Nurizan Sulaiman, wow. Ya, Cik Arman, Kamisah Rasman, Cik Akmal Musa, Intan Aziz, Sabri Dasdas, ini semua top 10 ya. Masyitah Musa, Alam Ahmad ya. Lepas tu Nina Triana, Safia Osman, Rafidah Hassan, Arif Jumaat, Said Imran, Syarimi Syarawanuddin ya, Samsiyati, Rafidah Hassan, Safia Tari Hafiz Ahmad, Ina Zalina, Nur Hayati, Rashidah Syamsuddin, Intan Aziz, Masya Allah ya. Salasian, Na Anis, Zafir Zafro, Siti Khadidah, Yati Setia, Rifah Marjan, wow ya. Laju dan tolong share ya. Siti Marimah tadi, terima kasih. Ismailu Osman, share, like dan share. Farida Min Ismail Lita Velita, Nurmah Basar ya, Intan Aziz Johor Baru rupanya, Siti Aminah Sarijo ya, Linda, Puan Zainun dah masuk, Kak Syuk dah masuk, Khatijah Harun, Jun Azmi, Zainul Abidin ya. Hari Jumaat ni Zaris Lita dah sebut, Jebon pun dah masuk top 30 ni. Kak Syuk, Saidil Lamin, Abdul Rahman, Syamsina Saad, Misa, Junaidah Sandang, lepas tu Has Abu, Willy Jongga ya, Muhammad Rafi, Cik Siti Aisyah, cepat ya. Hajar Zainun tadi ya, like dan share. Abdul Rahman, Munma Isma, Misa, sekali lagi Ina Ali, Sania Amran, Irwan Harun, Nurmah Basar, Nona Shizuka. Oh, laju, like dan share ya. Syarifah Azizah, Diyans, Zainab Hassan, Hajar Zainun dah sharing, terima kasih. Muhammad Khairul Ridwan ya, Nur Sakina Hamid, Abdul Rahman, Lita dah sebut, Nur Rehamat Nasir, Fidaen, Denny Hamdani, cepat 207 dah masuk kelas, 105 shares. Wow, make it 200 and then kita continue ya. Today is Friday. Syazwani Baharum ya, Mun Ismail Sumiati, Abdul Rahman, Izzat Hazran, Harzan ya. Lepas tu Dian tadi, Hanisa Hasan dah, Siti Afsakula dah masuk, Surani Wan Jusoh, Syuhada Zaidin, Syafiq Rosli, Rifah Majan dah sebut, Marfu'ah Bukhari dah sebut, Mami Zazijo ya, Zainab Hassan, Zahara dan Syahrum, terima kasih. Abdul Razak Mak Yusof, Nur Sam J ya, Asnoliza ya, Cik Nun Abu Bak, Zari dah sebut, Zubaidah Abdullah, Siti Mariamah dah sebut, Litawa dah, Ami Hamijah, Coach pun dah masuk, Jian dah masuk, Siti Farus Safi'i, Intan Sumaya, Siti Aminah, Faridah Sabah ya. Lebih siapa lagi? Azman Hamad, Syafiq Rosli ya, Amir Hakim ya, siapa lagi? TH Ismail, waalaikumsalam. Big Mama Lee, Nur Suhaida Jamaluddin, Marina Rina, ada orang baru nampak ni ya. Nur Huda Zakaria, Siti Afsah orang lama, Coach Emi Bajuri Dola lama, Mahiran Yaakob, Muhammad Ali Hassan, Adir Rozi yang dijagang ya, Asmawati Kamarudin, Nurul Hasmizah Maspah orang lama, Amir Hakim, M Hatta Umar Ali, Mari Ahmad Shah, Waalaikumsalam, Anita Mahmud, Hasina Abah, cepat, make it 200, 166 baru. Fazilah Salini, Marina Ibrahim, Sabaria Andong, Denny Hamdani, Has Abu, Nur Adila, cepat. Bunga Melati, Zul Apple, masuk Zul Apple, dah lama tak nampak Zul. Nur Asia, Umi Kalsum, Osman Yasin, Jebon dah share katanya. Al-Zairul, Fatahul Alim, Fatahul Alim, Samsidar Ruslan, Z. Emri, Asnoliza Alwi, Nurul Hamizah dah sebut, Zurina Maisa dah ada, Nurihan Muhammad, Muhammad Ali Hassan dah sebut, Amimah Mustaqim, Irwan bin Harun, 180 baru. Apa nama? Jun Sarian, Nur Adila, siapa lagi? Muhammad Rizal, Maria Tilong ya,
Azam Uzaini. Dah 200. Dah 200 share dah. So kita boleh start ya. Izzuddin, Khairul Haryadi, Narimah pun dah masuk, Dr. Narimah ya. Merah Seroja, Wan Nazri, Syarifah Azizah, Nurainah, ya, Roman Shah, ya, Zakhir Karim, Muslim Musli, Khairul Adha, ya, Muhammad Nizam, Anita Alimuddin, Zarul Ismail, Nuran Aziz, Zaim Hadi Miskam, ada masuk dah. Muhammad Nizam, Bunga Melati Bedu, Zaila Masya, Mariatun, Ima Ahmad, Nur Azlina, Zainal Hasan, Rusi Bahrum, yang dan lain. Alright. So sekarang dah 258 share, 259 dalam kelas hari Jumaat. So guys, selamat menyambut hari Jumaat ya. Saidul Ayam, happy birthday, happy anniversary. Selamat menyambut percaya mata, cucu, selamat dalam bercuti, selamat dalam perjalanan, selamat bekerja. Ada yang bekerja, ramai yang bekerja, ada yang bercuti, 3 negeri bercuti. Terima kasih, syukur. Dan hari Jumaat ya, potong kuku, trim apa yang patut, surah Al-Kahfi, ya. Dan untuk mereka yang nikah hari ni, esok lusa, selamat pengantin baru ya, mudah-mudahan bahagia terjana. Alright, hari ni kita sambung hari yang ke-19 kau. Mungkin kita berhenti kat nombor hari yang ke-20 kot ya. So semalam Tok Abah berhenti kat tip nombor 69, tak salah Tok Abah. Yes, 69. Kongsi matlamat positif dengan orang-orang tersayang. Ya. When you share you punya matlamat yang hebat-hebat, yang baik-baik dengan orang-orang tersayang, mereka akan doakan, mereka akan bagi motivasi, mereka akan beri peringatkan, mereka akan beri sokongan, bantuan, doa ya, dan inspirasi, dan juga bentuk suasana yang dapat bantu you untuk capai matlamat. Tapi jangan share matlamat kita dengan orang-orang yang bukan-bukan. Takut-takut nanti orang cemburu, orang perli, orang sindir, orang patahkan semangat, orang sabotage, orang sailang. Ada kes. Tapi kalau nak tulis buku, nak naik haji ya, nak diet, orang tak sailang lah ya. Ada juga orang sailang kita punya diet ya. Sibuk belanja kita makan, hantar grab food, bagi makan yang kalori banyak, berat ya. Okey. Alright, program kita hari ni dibawakan oleh pagi-pagi tadi yang datang awal, Tok Abah tadi minum ya, premium cokolate ya. Dah ya, dalam dengan hangat-hangat panas-panas tu, Tok Abah taklah panas, hangat ya, Tok Abah minum ya 5 teguk. Ni yang segar, bersemangat, bersepadu, nampak gaya ya, dan bertenaga. Sebab memang lazat, memang berkhasiat melawaskan perut. So mudah sangat buang air besar. Dan mudah-mudahan ramai orang yang turun 2-3 kg dalam masa sebulan. Itu benda-benda yang Tok Abah dengar tiap-tiap hari, tidak terperanjat, but the effect is different on different people. Untuk Tok Abah, dia bagi semangat, bagi tenaga ya, lawas perut, dan bersemangat lah ya. Dan yang penting Tok Abah tak lapar lah ya. Kadang sarapan pagi sampai 4 petang pun nak makan terus, baru nak makan, tak makan tengah hari pun no problem sebenarnya. Tapi take a good breakfast in the morning. Alright. Ya, dan of course program kita dibawakan oleh ni ya, Tok Abah selalu malam tadi pun Tok Abah ambil Kondisi Plus ya. Dan semalam pun kita bincang dengan ramai sahabat yang akan nak tolong promote lagi. Padahal benda ni dah sekarang viral sangat ni ya, Kondisi Plus ya. So terima kasih banyak-banyak, dan yang penting Tok Abah sendiri dah gunakan 4-5 bulan, dan memang ya sangat berkesan pada Tok Abah, sangat bertenaga, lutut dah mudah ringan sikit, sembahyang pun alhamdulillah ya. Tok Abah memang dapat sembahyang cara normal. Untuk sembahyang fardu, yang sunat Tok Abah duduklah sengaja ya, rehatkan kaki yang dah 71 tahun. Tapi alhamdulillah turun naik tangga. Itulah sekarang Tok Abah nampak lift, tapi orang kata, Tok Abah dah makan Kondisi Plus, jom kita naik tangga lah pada muka aku. Padan muka aku ya. Padahal Tok Abah selalunya akan pilih lift lah ya, sebab orang 71 tahun ni ada masalah cabaran kat lutut. Tapi sebab dah kita war-warkan, dah viral, Tok Abah kan makan Kondisi Plus kan, jom kita naik tangga, kata orang muda. Allah, Tok Abah pun tahan maco, let's go. Selain naik juga tangga, sometimes sampai 40-50 anak tangga, boleh tahan lah, alhamdulillah ya. Okey, so jom sambung. Tip nombor 70. Ni cucu Tok Abah dah bangun ya, cucu comel ya, bernama Danny Zena. Dia dah bangun pagi-pagi lagi ya. Ni kau perangai Tok Abah. Tip nombor 70. Okey. Jadi sokong impian atau matlamat orang-orang yang tersayang di sekitar kita. Mereka nak belajar masak, mereka nak belajar ilmu baru, mereka nak sambung belajar, mereka nak diet, mereka nak
masuk terlibat dengan NGOs. Mereka terlibat untuk buat kerja amal. Mereka nak membantu haiwan gelandangan. So apapun impian, matlamat ataupun azam orang-orang tersayang di sekitar kita, kita sokong, kita bantu. Dengan membantu mereka pun kita akan rasa bahagia dapat membantu. Keduanya kita akan dapat ialah imbuhan pahala dia. Ya, kalau kita buat benda yang baik, mereka nak buat benda baik, kita pula sokong, kita bagi sokongan, doa, dorongan, ya, dan juga bentuk suasana yang boleh membantu mereka untuk mencapai matlamat mereka, impian mereka. Wow, ya, dia nak tolong haiwan-haiwan gelandangan, kita bantu dengan sokongan moral, material dan sebagainya. Dia nak tolong, ya, anak-anak budak-budak nak buat tuition secara percuma, contohnya lah, ya. So kita sokong, ya. Ataupun mereka nak bantu anak-anak yatim golongan 8 asnaf, kita sokong, ya. Mereka nak bantu golongan saudara baru, untuk dapat ilmu, untuk dapat bantuan, untuk dapat bimbingan, kita sokong. Wow, ya, alangkah bahagia. Pasangan kita nak belajar bahasa Arab, kita sokong. Yang bilang, itulah sibuk tu, dah tua bangka nak belajar bahasa Arab. Ya, ni tak apalah ni. Alhamdulillah dapat sokongan, ya. Everybody is helping, ya. Mudah-mudahan syukur. So, nombor 70, sokong impian atau matlamat pasangan, ya. Dia punya good intentions, kita sokong dan kita berikan motivasi, kita bagikan dorongan, kita bagikan suasana untuk mereka tergerak dan termotivasi, terinspirasi untuk mencapai matlamat-matlamat yang sangat murni. Kita akan dapat kegembiraan sebab dapat membantu, kita akan dapat pahala dan kita mudah-mudahan terdorong juga untuk buat benda yang sama. Because you are who your friends are. Ya. Yeah? Alright, nombor 70. Nombor 71, ni hari Jumaat ni. Hari Jumaat. Tuan Abah dah sebut dalam konteks yang berbeza, tapi hari nombor 71 ialah belanja orang makan. Any day is good day, but today is Friday. Kalau kita sarapan kat restoran, cuba sponsor, ada tengok abang-abang bomba satu meja, 4 orang, 5 orang, kita belanja mereka. Lebih-lebih mungkin 20. Ini yang minum pagi kat makan roti canai dengan teh tarik, ya. Janganlah mereka makan steak, ya, wayu. Kalau awak orang loaded, bil mereka tak banyak, cuma 500. Sarapan bil 500, ya. Awak nak konon nak sponsor satu meja, tengok bil 500, padan muka. Taklah padan muka. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So check it out. Check it out, tengok jering-jering. Dia makan steak pagi-pagi. Awak niat nak belanja dia orang, kalau awak mampu silakan. Kita niat nak belanja, bajet kita 200, bil dalam tu tak banyak, 1,500. Ya, rupanya banyak yang bungkus bawa balik. Okey, saya belanja semua hari ni, rupanya semua yang situ bungkus 30-40 bungkus, 30 keping roti canai nak bawa balik, ya, keluarga masing-masing weekend. This is weekend to some people, ya, Friday. Be careful. Tak adalah niat baik, tapi tak apalah kalau ada kredit card, mudah-mudahan dapat membantu. Belanja orang makan, malahan gulungan yang Allah cukup suka, syurga rindu dan nantikan ialah salah satu ialah gulungan orang yang suka belanja orang makan. Ramai juga sahabat Tuan Abah dari masa ke masa, ya, atas sebab suatu mereka ada anniversary, dia hantar makanan kat kita. Mereka dapat projek bagus, mereka hantar makanan kat kita. Mereka balik daripada outstation, mereka hantar makanan kat kita. Wow, ya, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ya, belanja orang makan, ya, orang yang dibelanja happy, kita yang membelanja happy, ya, everybody is happy. Wow, yang paling happy siapa? Food product provider lah. Kedai makan, kedai makan ke restoran ke yang menyediakan makanan, mereka lagi happy. Ya, restoran happy, yang belanja happy, yang dapat belanja happy, keluarga yang kena belanja pun happy. You tak? You make so many people happy, you will be happy. Tip nombor 71. Dan nowadays, macam mana nak belanja? Saya bukan pergi ke kedai, bukan ke makan. Guys, online guys, online. Ya, jangan ada SK-nya. So nombor 71. 72 ialah beri hadiah kepada orang yang mengumpat atau fed up kat kita, orang yang benci kat kita. Ya, so beri makan atau bukan hadiah, beri hadiah. Ni sebenarnya Tok Abah belajar masa Tok Abah muda-muda dulu, ya.
Dah cakap 11.30 ya. So insya-Allah kita akan apa nama beri hadiah kepada orang yang mengata kita, mengumpat kita. Sebab orang mengumpat kita, dia hadiahkan pahala dia kat kita, ataupun dia ambil dosa kita. Bila dia dah habis pahala sebab banyak dengar orang dia umpat, maka dia akan ambil dosa kita. Ini mafhum hadis. Jadi untuk membalas jasa baik mereka, beri pahala percuma sebab mengumpat kita atau ambil dosa kita, kita bagi mereka hadiah. Tapi tak payahlah cakap, geng, Dul, aku ni bagi kau makan, bagi kau nasi biryani hari ni sebab aku dengar kau mengata aku. Nabi suruh bagi hadiah sebab kau mengata aku. Kau ni ambil kau. Aku bagi kau biryani kambing yang kau sangat suka. Tak mahal pun, cuma RM70 ya. Tak payahlah cakap kat dia yang kau bagi hadiah kat dia sebab dia mengata kau. Tak payah. Tak payah ya. Tak payah ya. Ya, tak payah. So berilah hadiah dengan faham ya. Aku bagi hadiah sebab dia bagi aku pahala percuma, atau dia mengutip dosa-dosa saya dengan mengata mengumpat saya di belakang saya, maka saya harus berterima kasih dengan bagi hadiah. Cucu saya ni nak ke mana ni? Ya, cucu nak ke mana cucu? Ya, ni namanya Lena ni ya. Budak comel, good girl ya. Budak good girl, sayang tak abah ni ya. Okey. Alright. So itu poin nombor 72. Dan tu apa lupa nak sebut, kita punya apa nama? Kita punya penaja hari ni ialah ni budak comel ni. This is the youngest cucu lah. The youngest cucu ya. Not necessarily the smallest. So kita punya penaja ialah webinar pada 10 September. Ni atas permintaan guru-guru, mak bapak, kaunselor, pusat tuition. Ramai yang minta tu abah, ramai orang ni nak petua dan teknik macam mana nak belajar berkesan. Sekarang ni banyak teknik baru, online, cara-cara baru, syllabus baru ya. Tapi ada petua dan teknik belajar yang sangat berkesan, yang konsisten, yang evergreen. Tu abah pun sebab ramai sangat minta, tu abah akan buat pada 10 September 2022, 10 pagi sampai 1.30 jam lebih lah ya. Webinar secara Zoom. Dan ini untuk satu apps, satu kata link, setiap rumah tu kita cuma charge RM30. Tu satu link mungkin 3-4-5 orang anak-anak. 3-4-5 orang anak, no problem. Ya, you panggil anak jiran, no problem, bagus. Jadi kalau kata mahal untuk satu link, satu app ya, yang mungkin 4-5-6 orang, so you faham lah kan. Tapi untuk sekolah, kita pun fikir banyak sekolah nak buat. So kita kata okey, sekolah boleh organize buat kat dewan. Dan kita charge untuk satu sekolah rendah, sekolah menengah, kita charge RM200 satu sekolah. Mungkin dalam dewan tu ada 1,000 orang, still ya 200. Itu untuk sekolah. Mana nak dapat duit? Alamak, PIBG boleh bantu sikit-sikit mak bapak. Dan you betul-betul cari seorang mak bapak yang businessman, yang jual pisang goreng pun, maaf ya, dia ada 15 gerai ya. Dia seorang boleh sponsor. Tak, ini cakap di lain ta'ala ya. Tu awak kenal ramai sahabat yang akan sponsor untuk benda-benda baik, dia akan sponsor. Untuk satu sekolah ya, RM20, RM200 ya, untuk satu dewan. Dan untuk satu company besar, multinational corporation, bank-bank yang nak sponsor ya, untuk satu dewan di mana-mana, so Tok Abah charge ya, bukan kat Tok Abah charge, kitanya organizer charge RM500 untuk satu dewan, satu organisasi swasta. Sebab mereka ada CSR ya. So kita akan bagi peluang kali ni. Tok Abah pun memang satu nyawa tak tahu panjang mana ya, mungkin dah hujung-hujung ni. So kita nak share. Tok Abah nak mati dalam keadaan yang kosong, tinggalkan semua ilmu. So kita akan buat pada 10 September. Dah ramai yang mendaftar ya. Tok Abah belum war-warkan cara giat lagi, tapi dah ramai yang mendaftar. So petua dan teknik belajar, Tok Abah dah kumpulkan semua amalan, prinsip, teknik. Pelajar-pelajar yang dapat 9A, 10A, 20A, 17A. Tok Abah tak study, tanya mereka. Tok Abah jumpa some of them. What is your secret? Ada yang sembahyang malam, ada yang baca Quran, ada yang gini, ada yang suplemen, ada yang makan, ada yang exercise, ada yang doakan guru, ada yang macam-macam teknik. Ada yang bangun pukul 4 pagi, ya. Ada yang buat discussion group. So, Tok Abah dah kumpulkan semua. Ada yang buat quiz ya. Ada yang output learning. So, berpuluh-puluh, beratus tip
yang Tok Abah dah kutip untuk membantu yang akan kongsi ya. So insyaAllah ini semua all proven teknik ya, yang Tok Abah memang dah mula wawarkan. Program macam ni kita buat sejak 35 tahun yang lepas. Tapi of course currently with the current situation dengan belajar dari rumah, belajar online, belajar secara apps, belajar self learning ya, dengan syllabus baru, dengan kaedah kebat dan sebagainya, kita ambil kira all the new input dan kita kongsi dalam webinar pada 10 September insyaAllah. Berbaloi. Untuk siapa? Pelajar. Untuk siapa? Guru-guru, kaunselor, atuk nenek yang nak bantu cucu belajar. Relevan. Let's come ya. Come. So insyaAllah mudah-mudahan kita akan buat dengan kaedah yang sangat user friendly, customer friendly insyaAllah. Ya, untuk sekolah pun kita raikan kali ini dengan suatu sekolah cuma satu dewan bubuh lah skrin besar. Ya, kita charge RM200. Ya, so PIBG boleh bantu individu wakil rakyat. Ni dengar-dengar kawan nak dekat election ni ramai nak sponsor. Bukan kita ambil kesempatan untuk kebaikan bersama guys. Okey. Alright so ada link tu, ada link kat atas tu. Dah siap dah Cikgu Nazrin dah bubuh. Tip nombor 73 tadi, 72 ialah beri hadiah kepada orang yang mengumpat atau mengata atau benci atau fed up kat kita. Kita tak ada ongkos, doakan dia. Sedekahkan Fatihah. Kita baca Al-Kahfi, sedekahkan kat mak bapak kita dan orang-orang yang mengata kita agar mereka insaf berubah dan kata orang tu reform, transform jadi orang yang positif. Ya, okey. Point nombor 73, tip nombor 73. Tok Abah dah selalu sebut awal dan mendahului. If you want to be happy, always early. And I keep telling you guys, when you want to be on time, you nak start kerja pukul 8.30, jangan sampai 8.30. Awak lewat. Nak kerja 8.30, kena sampai 8 suku paling lewat atau pukul 8 pagi, 8.10. Because you need to prepare yourself. So being on time is late untuk orang yang cemerlang, orang yang nak happy. Maaf ya. Tok Abah kalau sesi pukul 10, pukul 9 paling lewat 9 suku dah duduk kat meja buat persediaan awal. Nak solat duha ke, nak sarapan ke, nak minta apa ke, 9 suku. Program start pukul 10. But I am there. Baik kat Dewan, baik kat overseas, baik kat mana-mana, I am always paling lewat half an hour earlier than the actual program. Why? Being on time is late. Awak nak start kerja pukul 8 sampai pukul 8. Mana boleh? 8 suku, 8.20 baru start kerja. Betul tak betul? Itu pun kalau sempat minum. Kalau tak sempat minum, minum dulu. Pukul 9 baru start. Masa pejabat pukul 8. Awak start kerja pukul 9. Agak-agak berkat tak? Tak payah jawab lah. Yeah? So guys, untuk happy, kena dapat keberkatan. Untuk dapat keberkatan, always early. Itu prinsip yang Allahyarham ayah Tok Abah ajar. Dan my father was very, very punctual. Always early. Ya, dia sampai Allah yarham mak kata bapak kamu ni suka mengampus, ya, tak temak bergurau. Ya, Allah yarham ayah Tok Abah memang always early, always on time, sangat disiplin menjaga masa, ya, baik sembahyang Jumaat ke kenduri ke apa ke kerja ke, always early. Always on time. So Tok Abah ikut, ya, disiplin Allah yarham ayah Tok Abah yang sangat disiplin. So itu menyebabkan kita sentiasa bersedia, happy dan berkat insya-Allah. Sentiasa awal dan mendahului. Ini kiasu positif. Kiasu yang syariah compliant. Ada kiasu yang tak positif. Yang penting dia nak menang, nak ke depan, tapi tibai orang, ya, tikam orang, pijak orang lain, itu kiasu yang tak bagus. Potong queue, dia kiasu nak ke depan, tetapi potong queue buat orang marah. You potong queue, kalau orang yang kena potong tu tak redha, awak berdosa tau. Siapa kata? Tanyalah mufti. Tanya mufti. Awak potong queue. Cuba angkat tangan, minta maaf, ya, dan tunjukkan tiket kapal terbang ke, boarding pass, orang tu awak lewat, ya, ataupun awak nak pergi ke hospital hantar orang yang nak bersalin, maka awak potong queue, angkat tangan lah, angkat tangan. Ya, kalau kat kawasan Lembah Kelang, you angkat tangan bagi signal, orang bagi, insya-Allah. Tapi di separuh negeri, tak payah sebut negeri mana, you bagi signal, you angkat tangan, dia tak bagi can. Dia kata, ini hak aku, engkau tak boleh keluar daripada simpang. Di separuh negeri, tak payah sebut negeri mana lah, ya, kan kecil hati pula. Atau apa pun, kenang, orang ni baik-baik, tapi kita nak minta jalan, dia tak kasih. Bukan budaya orang di
tempat itu. Tok Abah pun heran ya. Apa salahnya kita tolong orang? Dia tak nak bagi. Ya, dia tak nak bagi. Memang dia kalau hak dia tak nak bagi give. You bagi lampu ke, you bagi angkat tangan ke, apa ke. Kecuali kalau orang polis trafik atau rela yang tahan, gamaknya mereka stop kot. Ya. Okey. So itu tip nombor 73, sentiasa awal dan mendahului ya, insya-Allah. Dan program kita hari ini juga dibawakan oleh Excel Plus Perasa Coklat. Ini pun Tok Abah suka sangat sebab ni apa nama makanan tambahan Excel Plus Perasa Coklat yang sangat diminati oleh kanak-kanak umur 2 tahun sampai kanak-kanak umur 80 tahun macam Tok Abah ya. Sebab ni bagus ya. Dia punya mascot Didi and Friends and Tok Abah. Tengok tu, Tok Abah pun ada Didi and Friends. Apa benda ni? Dia ni ada vitamin C, kolostrum. Kolostrum ni susu awal lembu. Buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada ya, tak ada gula ya, tidak ada gula, cuma ada organic sweetener yang bukan gula. Dan yang penting juga dia ada biji teratai, lotus seed, yang akan memberi ketenangan, keseimbangan ya. Buah tamar bagi tenaga. Jadi anak-anak bila makannya apa jadi? Anak-anak umur 2 tahun sampai 80 tahun, dia bertenaga, dia fokus, dia seronok belajar, lama belajar, akhirnya pandai. Tok Abah pun sedang belajar umur fiqh, belajar apa ni, ilmu-ilmu baru, belajar bahasa Arab ya. This will help ya, sebab fokus ya, seronok, boleh lama belajar. Tok Abah duduk tau berjam-jam. Malam tadi lepas kelas bahasa Arab, Tok Abah duduk lagi another 1 hour sambil mengulang kaji. Bahana Excel Plus Perasa Coklat. Jauhkan dari kanak-kanak sebab sedap sangat, takut dihabiskan 1 botol. Dia tak ada masalah apa nama overdose sebab dia bahan organik, tapi rugilah ya. Dia makan sebiji pagi, sebiji petang, masya-Allah, dapat membantu. Tapi itulah, bila dah bagi suplemen ni pada anak-anak, pada cucu-cucu, pastikan jangan sabotage mereka. Dah bagi ni, alah tak pandai-pandai pun dah bagi Excel Plus coklat, tak pandai pun, kau ni memang dia bongoknya disebut. Tu doa tu. Kau ni memang pemalas, tu doa tu. So, selepas bagi ni, mak bapak, atuk nenek, adik-beradik, haramkan fikiran kata-kata negatif di rumah. Bantu mereka. Pastikan anak-anak duduk kat kerusi menghadap kiblat. Bacakan kat kepala mereka Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Wow. When the whole family change, campur pula suplemen, Masya Allah, maka akan ada lonjakan sarjana dalam prestasi anak-anak cucu-cucu ini. Tengok cucu-cucu Tok Abah pegawai aktif. Ni semua penangan Excel apa nama Plus ni ni membantu. Subhanallah ya. Tok Abah sangat terkesima ya, seronok ya, dan bahagia dapat membantu anak-anak ni. Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa ya, kita punya webinar pada 10 September untuk setiap rumah satu app cuma RM30. Sekali sarapan habis. Itu santapan yang mungkin tahan 2-3 jam. Tapi ni RM30 untuk santapan minda anak-anak yang akan menolong mereka sampai sampai dewasa, sampai 7, 8, 10 keturunan. Sampai kiamat akan ada kesan. Pelaburan RM30 sampai kiamat ada kesan, insya-Allah. Merangsang mereka untuk belajar, minat belajar, yang dapat ilmu. Sampai bila? Sampai berpuluh-puluh generasi akan datang, akan ada impaknya. Gitu ya. Ini bukan cakap kosong ni. Kalau kita fikir betul, ada kebenarannya. So, webinar 10 September, petua dan teknik belajar. Ada link kat atas tu. Jom. Dah ramai dah mendaftar. Tok Abah belum war-warkan pun dah ramai yang mendaftar sebab mereka memang menunggu-nunggu. Dah lama dah. Tapi Tok Abah dulu tak sanggup sebab sibuk dengan projek-projek lain. So, kita akan buat bulan 10 ya. InsyaAllah. 10 September, bulan 9. 10 September. We have another lebih kurang tak lama juga ya, 2 minggu ya, 2 minggu lebih. So insyaallah come ya, cikgu-cikgu excited, mereka yang minta, mak bapak kono, persatuan ibu bapa minta, kaunselor minta. So inilah dia. Dan ya, wakil rakyat boleh sponsor, orang-orang yang mampu boleh sponsor, atuk-atuk sponsor cucu ya, jiran-jiran sponsor anak jiran yang B40 punya orang, sponsor mereka. Wow, sponsor rumah anak yatim ya, dan sebagainya ya, insya-Allah. Baik. Tok Abah excited ya. So tip nombor 74. Engkau ni bahagian yang ke-19 ni, mungkin besok Tok Abah wrap up dah kot.
Saturday kita habis lah ya, bincang topik lain pula. Ni topik ni, how to be happy ni memang tak habis sampai kiamat. Tapi banyak sangat kita bincang isu lain pula. Alright? So, nombor 74 ialah gunakan media sosial secara bijaksana. Ya Allah, be careful guys, be careful. Tok Abah kadang tengok penggunaan media sosial ni sangat-sangat bahaya. Sebab awak forward benda yang tak betul, awak forward benda-benda yang boleh menghancurkan manusia. You buat cyberbully, mengata orang, kutuk orang, ya Allah, Sebab tangan tidak ada emosi. Yang menaip tu ada emosi. So tangan ni sebab kadang-kadang orang ni bila dia buat update status yang kat media sosial, dia tak takut. Sebab kadang dia pakai nama samaran. Jadi dia mengata orang, dia mengutuk, dia keji, dia kutuk, dia buat komen yang sangat tidak baik lah. Tapi yang Tok Abah selalu sebut ialah, you know what? Seperti kata Profesor Tok Abah, when you are silent, I thought you are stupid. But when you start opening your mouth, in this case, we use our fingers, confirm you are stupid. Kalau you forwardkan, you buat update status yang menghina orang, mengutuk orang, memang jelas kita yang hina, kita yang jahat. Kita kata orang lain bodoh, sah kita bodoh. Kita kata orang lain tak guna, sebenarnya kita nak tunjukkan yang kita hebat. When you write something bad about someone, you are telling the world that I am good, that guy is bad. Seolah-olah awak ni geng-geng malaikat yang memang confirm masuk syurga. Be careful ya. Awak mengata orang seolah awak ni tidak berdosa, awak tidak buat silap, awak semua sempurna. Are you? Ni konsep holier than thou. Tengok pada rakam satu, bukan betul pun. Meaning aku betul, Tok Abah tak betul. Aku betul. Sebab kalau awak pun sama-sama tak betul, you tak akan mengata orang. Jangan mengata orang sebab it shows that you are not wise, awak tak bijak, awak banyak kelemahan. Kalau awak nampak keburukan orang sebab banyak buruk dalam hati awak, dalam minda awak, dalam diri awak, banyak keburukan, mudah nampak keburukan orang lain. Ini kata-kata serajana yang Tok Abah setuju. Jadi kalau kita mudah nampak kebaikan orang lain, itu tanda kita orang yang baik. Sebab orang yang hati bersih, matanya mata lebah, mencari benda-benda baik saja. Orang yang hatinya kotor, otaknya pun kotor, matanya mata lalat, mata langau. Cari apa? Cari bangkai, cari najis, cari benda busuk. Comprende? Wadih? Wadih in Arabic means, are you clear? Clear? Wadih? Wadih. Bukan ketawa ni, bukan perli, tapi nak nasihat. Faham? Bukan marah pun, nasihat. Nada je besar, kuat sebab malam tadi makan tempe, jadi kuat sikit suara. So gunakan media sosial secara bijaksana. Jangan sabotaj diri. Kononnya awak nak sabotaj orang, tapi awak sabotaj diri awak. Guys, untuk test sama ada apa yang awak tulis tu elok tak elok, cuba tanya. Ni yang aku tulis ni kalau mak bapak aku tahu, mak bapak aku bangga tak ada anak macam aku? Ni yang aku tulis ni, yang aku komen ni, kalau aku ada anak-anak aku bangga tak? Mak bapak aku tulis macam ni lah kat social media. Mak bapak aku mengutuk, mengumpat jirannya. Adakah anak akan berbangga? Check it out. Ni namanya the family test. Adakah keluarga aku, anak-anak aku, cucu aku bangga dengan apa yang aku tulis? Adakah mak bapak aku ada bangga anak seperti aku yang menulis macam ini? Yang buat ke media sosial begini? Dan of course, agak-agak Allah suka tak apa yang aku buat ni? Agak-agak Allah redha tak apa yang aku buat ni? So please ya, guys, kadang-kadang Tok Abah memang, ya Allah, bukan terkesima, memang terperanjat sangatlah ya, dan sangat sedih bila baca komen-komen netizen yang sangat negatif, sangat tak berhati perut, sangat tidak ada feeling, tidak ada simpati, tidak ada empathy. Yang maaf ya, takut-takut nampak tak ada iman. Bila awak kutuk habis-habisan, awak memburukkan orang habis-habisan, awak macam tak ada iman. Orang beriman tidak akan pukul orang lain, akan simpati, akan doakan orang untuk berubah, bukan padan muka kau. Ini jangan buat begitu. Guys, ingat, everybody banyak dosa. Anda banyak dosa, Tok Abah banyak dosa. Jangan sibuk kita highlight dosa orang. Alright? Ni semua berlaku dalam social media. I'm talking about social media. You cannot be happy. You cannot be happy. You cannot be at peace. You cannot sleep.
peacefully at night. If you do that, mengatur orang habis-habisan kat social media dan boleh tidur nyenyak, awak memang maaf, awak memang something, bukan something jalanan, something something yang tak boleh cakap punya something lah. Something jalanan pun tak terteruk awak kot. Ingat, apa benda negatif yang awak bubuh kat social media akan kekal di cyber, di alam cyber sepanjang zaman sampai kiamat. Dan kalau benda tu berdosa, dosa awak akan berterusan sampai kiamat. Sanggup ke? Takut-takut nanti ramai antara kita mati dalam keadaan bankrupt sebab kita mengata orang, dan apa yang kita tulis, apa yang kita kata, apa yang kita buat akan kekal dalam alam maya sampai kiamat. Ya Allah, sedihnya ya. So guys, tarik balik apa yang tak elok ya. Termasuk yang mengata taubat lah. Ya, taubat nampak kadang, tapi taubat kadang terjumpa 3 tahun lepas tu, 10 tahun kemudian baru nampak, oh dia mengata keluarga aku. 10 tahun kemudian baru tak nampak jumpa, sebab taubat tak masa pun nak tengok social media. Tapi kadang-kadang cari benda lain terjumpa. Taubat kadang lah kesiannya, benda yang dia cakap tu tak betul, dia mengumpat, dia mengata ya, ataupun dia ni dah berlalu, semua dah berubah, dah bertaubat, dah insaf, tapi masih diulang tayang macam benda baru. Kesian mereka ya, tapi taubat akan maafkan semua orang sebelum tidur insya-Allah. Okey. Alright. So kita 74, 75. Ini pun taubat dah sebut tadi tu ya. So hari ni hari Jumaat, ramai orang yang bekerja, ramai juga yang bercuti, tapi ramai yang buat kerja khidmat hari Jumaat. Dia nak sponsor orang makan, dia bawa makanan ke masjid, dia bawa makanan bungkus untuk anak-anak yang lapar, orang-orang B40 ya, kumpulan asnaf, 8 asnaf ya, dia bawa pisang ke masjid. Itu zaman dulu ya, zaman sekarang tak ada. Ada zaman dulu ada seorang tabah lah ya. Tak, so of course tak ada sebut nama. Dil, kau boleh bawa dua tandan pisang tak? Aku beli kat pasar tadi. Bawa ke mana? Ke masjid. Kenapa kau tak bawa awak sendiri? Aku hari ni cuti. Aku tak ke masjid, tapi aku hantar wakil lah. Aku hantar. Dia ni kisah benar ya. Dia hantar 2 tandan pisang masak lah ya, untuk masjid, tapi dia tak pergi masjid. Dia kata dia cuti lah. Sebab aku pun dah tiap-tiap minggu pergi. Ustaz cakap 3 minggu berturut-turut aja yang berdosa. Aku hari ni aku nak rest lah. Aku penat sikit. Ni zaman dulu punya cerita, tapi tak bersedih lah. Dia hantar wakil sembahyang Jumaat, 2 tandan pisang. Oi, 2 tandan pisang itu pahala boleh cover lah. Aku tak pergi masjid. No, cannot cover guys. Ya, 2 tandan ke 1 lori pun awak hantar pisang ke masjid, tak boleh cover je punya absence without syariah compliant reason. Ya, jadi jangan loya buruk. Ada orang tanya tu Abah, yalah, aku buat masjid, aku sedekah, aku tolong ibu tunggal, aku tolong anak yatim, aku tak minum arak, aku tak berzina. Cuma satu je aku tak buat, aku memang tak sembahyang. Takkanlah tak boleh masuk syurga. Berapa banyak derma masjid aku buat, anak yatim aku tolong ya. Aku satu je aku tak buat. Aku tak sembahyang. Takkanlah tak boleh. Kau ni kau jangan cakap macam tu Fadilah. Ni salah seorang kawan tu Abah. Ya, dan tu Abah kata, no. As-solatu imaduddin, solat yang agama. Bila kamu tak solat, kau derma ke, kau buat masjid ke, kau buat apa ke, semua jadi kosong. Sebab pahala tu tak boleh nak disimpan mana-mana, sebab kau tak solat. So jangan gurau-gurau ya. I am your friend, I care about you, I got to tell you the truth. Kamu kawan aku sayang engkau. Sebenarnya aku cakap yang terus terang, aku tak boleh tipu engkau. Ya, ini yang aku faham, yang aku belajar. Ya, so kalau kamu tak solat, kau buat 100 masjid, kau sponsor, kau sedekah, kau buat kebaikan, semua kosong. Sebab mana nak letak pahala kau? Sebab solat itu tiang agama. Careful ya. Ini nasihat Abah pada seorang kawan 25 tahun yang lepas. Dia masih relevan sampai kiamat. Kalau kita tak solat, anda tak solat, buat apa pun jadi kosong. Buat apa pun jadi kosong. Dan doa orang yang tak solat tidak makbul, tak terangkat ke langit. Be careful ya. So jaga solat, tanda kita bersyukur. Ya, orang tak solat ni orang tak bersyukur, orang yang kurang ajar pada Tuhan. Allah bagi bermacam-macam, tapi dia tak nak ucap terima kasih ya dengan solat. You tak solat, Allah tak kurang apa-apa. Awak yang sengsara. Di dunia sengsara, wajah pun tak ada seri. Di kubur sengsara, jangan tanya kenapa.
di akhirat of course muflis. Alright, jom kita sama-sama. Today is Friday. Alright, okay. So, buat kerja khidmat masyarakat, last point. Buat kerja khidmat masyarakat, ya, kita buat kebaikan, ya, kita bantu, ya, join. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. 10,000 kali Tok Abah sebut. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan, ya. So, Tok Abah naikkan balik program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 10 September. Ingat lama lagi. Rupanya hari ini pun dah Ogos 26. So tinggal 4 hari campur 10, 2 minggu lagi. Ingat lama lagi, 2 minggu je lagi. 2 minggu lagi kita akan ada program. Tok Abah dah siapkan nota, ya. Cantik dah kemas, tapi Tok Abah masih akan update balik sebelum di print, ya, nota untuk petua dan teknik belajar yang berkesan based on pengalaman Tok Abah, pengalaman kajian yang Tok Abah tanya pada puluhan atau ratusan pelajar-pelajar yang sudah berjaya mempamerkan kejayaan, dan pengalaman Tok Abah mengajar para pelajar tips motivasi ini selama lebih kurang 40 tahun di lapangan, campur dengan ilmu-ilmu pengalaman yang terkini, yang mutakhir, yang Tok Abah masukkan dalam nota untuk membantu pelajar, mak bapak bantu anak, atuk nenek bantu cucu, guru-guru bantu pelajar, kaunselor membantu nasihati pelajar, ya, abang kakak yang nak tahu teknik merangsang adik-adik yang mak bapak mungkin busy ataupun sudah tidak ada di dunia, abang kakak lah kena bantu anak-anak adik-adik. Maka come to our webinar insya-Allah pada 10 September, ya, petua dan teknik belajar yang berkesan. Tok Abah bagi tajuk yang direct supaya faham jelas, ya. Tiap-tiap rumah boleh satu app mungkin 5-6 orang, 10 orang, ya. Untuk satu sekolah kita charge ada satu certain amount. Untuk satu sekolah bubuh kat dewan, ya, screen, ya. Untuk satu organisasi swasta dan kerajaan juga kita ada rate untuk CSR, ya, pihak jabatan, pihak kementerian, pihak pejabat, pihak kilang, pihak multinational corporation boleh bantu. Ya, untuk swasta dan organisasi bukan sekolah kita charge RM500 untuk satu dewan kau. Jangan kata mahal, ya, seorang pun boleh sponsor, apatah lagi satu company, ya, mungkin bank, mungkin jabatan, mungkin syarikat, mungkin kilang untuk anak-anak kaki tangan. Wow, ya. So come to our webinar pada 10 September. Tok Abah excited, petua dan teknik untuk belajar cemerlang yang proven, ya. Tok Abah akan kongsi teknik yang memang telah diperakukan, telah digunakan, yang telah membuat kejayaan pada ratusan ribu pelajar, insya-Allah. Okay, so guys, hari ini hari Jumaat, happy birthday, happy anniversary, selamat bermusafir untuk mereka musafir. Tapi kalau bermusafir lepas subuh hari Jumaat masih wajib sembahyang Jumaat. Yang Tok Abah belajar daripada Piyu Salman, belajar fiqh, ya. Gitu. Walaupun awak jadi musafir, ya, travelling lebih daripada 2 marhalah, masih wajib solat Jumaat sebab awak mula berjalan, mula bermusafir selepas subuh. Gitu, ya. Kalau sebelum subuh ada kemaafan, boleh digantikan dengan solat zuhur, ya. Itu yang Tok Abah belajar. So buat kerja khidmat masyarakat, poin nombor 75 Tok Abah berhenti sini. Mungkin kalau ada rezeki kita sambung esok, mungkin besok yang ke-21 yang terakhir kot, 20 ya besok. Bagian ke-20 ke-21 yang terakhir, lepas tu kita wrap up. Okay, so happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru. Ada yang nikah hari ni atau esok atau lusa, selamat pengantin baru, bahagia terjana. Yang sakit, tolong ikut nasihat doktor, jaga diri, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar sebagai terapi, ya, sedekah sebagai terapi, dan zikir banyak-banyak, istighfar sebagai terapi, dan of course sentiasa senyum dan positif dan redha. Penyakit juga adalah anugerah dari Allah. Okay, buat yang terbaik. Kirim assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.